di dalam kehidupan kita. Itu yang diulang-ulang ini supaya kita ingat kembali dengan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dah? Ayat mengenai dengan izin ini pada waktu-waktu istirahat ini. Apa dah ayat itu? Maka dalam ayat ini, kalau kita ini dia buatkan tajuk yang lain, tajuk yang lain yang mana tajuk ini mengenai dengan wanita itu sendiri. Kata di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala wal qawaidu minan nisa. Stop kat situ. Allah Taala menyatakan perempuan-perempuan yang perempuan yang dah tua. Maksudnya tua sini tuan-tuan, kawaid ini ada dua makna lah. Kalau kita mengaji nahwu, kaedah kawaid juga. Kaedah. Tapi ini bukan makna kaedah. Maksudnya wanita-wanita yang tua. Yang tua iaitu wanita-wanita yang dah putus haid. Dalam istilah lain itu kita sebut menopause lah. Yang haid dia dah berhenti. Dia dah menopause. Sebentar kata apa kata Al-Qurtubi dalam makna kawaid ini dia ada dua makna dalam kamus dia. Ada yang kata kawaid ini iaitu dia kawaid ini iaitu ada dua makna. Ada dua makna di sini. Itu makna dia wanita yang tua yang dah bertihid ini yang tak mungkin untuk bangun lagi. Itu maksudnya lah. Tua lah maksudnya. Ada juga makna yang lain menyatakan bahawasanya tua di sini sebab dia tidak boleh menikmati kehidupan lagi. Tak apalah, itu dari segi pandangan ulama lah. Yang penting bagi kita iaitu yang kita fokuskan. Al-Qawah ibu ni itu wanita-wanita yang dah menopause dah. Berapa dah dia umur menopause? Agak-agak sekitar 5 lah kan. Sekitar tu lah. Allah Alam dia datang awal Allah Alam Ini khas untuk wanita yang menopause ni. Allah ceritakan apa yang Allah ajak wanita-wanita yang putus haid ini, yang dah tak ada haid lagi. Bila nisa allati la yarjuna nikahan. Itu bagi wanita-wanita yang dah disebut sini tua lah. Tua bukan tua, maksud mana sini bracket dia menopause ini yang tidak berkehendak atau berkeinginan untuk berkahwin lagi. Kita ada mak misalnya, ayah kita dah meninggal, kita ada makcik lagi bila ayah dah belah ibu ini, mungkin sesuai dengan ayat ini yang boleh kita nasihatkan kepada mereka lah. Kalau mereka melakukan atau mereka ingin berkahwin lagi misalnya, atau apa yang Allah akan sebut wanita-wanita yang menopause ini yang mereka tak nak kahwin lagi. Maksudnya bagi wanita-wanita yang tak siap nak kahwin lagi ini, yang diterjemahkan oleh para ulama ini, yang tak nak kahwin lagi ini maksudnya yang tidak ingin ataupun tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin lagi. Ada juga wanita ada tuan katakan dia menopause umurnya di umur 25, dia tak nak kahwin lagi, dah cukup dengan suami satu je. First mula dan akhirnya, awal dan akhirnya. First and last, kita bahasa Inggeris kan. Inilah suami dia yang pertama dan ini suami dia yang terakhir. Dia tak nak kahwin lagi. Ada juga wanita yang dijumpa macam ni. Kata awak ni semalam, dia terus semalam 6 suami dia. Tua muda semua dia kahwin. Lelaki dia muda yang paling bagus sekali. Allah malam. Yang tua ni dia romantik. Tapi yang muda ni disuruh gurau-gurau. Tapi kurang romantik pula. Itu 6 suami ni. Jadi kalau umur macam ni lah, umur yang dah menopause ni. Kalau umur yang macam ni tak nak kahwin lagi, tak nak kahwin lagi, tak ingin lagi kahwin, dan orang tengok dia pun tak sih. Faham kan? Orang tengok dia pun tak nak juga kahwin dengan dia. Antara kedua lah, dia tak nak kahwin atau orang tengok dia tak nak kahwin. Akan tetapi kata ulama, tapi kalau dia dah menopause, tapi memiliki ciri-ciri kecantikan
kita ke rumah kita ni dia agak tua, tapi tengok kelibat dia, sirah dia pun cantik lagi. Ada kan? Tengok pelakon dia dah tua 20 tahun, comel lagi, cantik lagi, macam umur 40 tahun, macam umur 50 tahun. Jadi wanita yang macam ni tuan-tuan, wanita yang ada lagi ciri-ciri kecantikan ataupun sakit-baki kecantikan dalam diri dia, dalam tubuh badan dia, maksudnya dalam wajah dia dan sebagainya, maka orang yang seumpama ini dia tidak termasuk dalam golongan ayat ini. Kalau boleh nampak boleh berlepas tapi dia cantik lagi dan dia memang nak kahwin kalau dia buah misalnya, ayat ini tak termasuk dalam ayat ini. Jadi ayat ini hanya khususianya kepada wanita-wanita yang berlepas saja. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini? Falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada dosa bagi mereka itu. Tidak ada dosa bagi mereka itu. Itu orang yang meropos ini, yang taksir kahwin lagi ataupun taksir lagi kahwin dengan dia, ayyadna thiyabahunna. Kalau kita tengok terjemahan dalam tafsir di belakang tuan yang tafsir itu, yadna ni macam seolah-olah maknanya itu meletakkan pakaiannya. Tidak ada dosa bagi wanita yang tua ini meletakkan pakaiannya. Kita tak faham apa guna meletakkan. Dalam istilah bahasa Arab yang tuan ada satu ilmu yang disebut sebagai ilmu majaz. Ilmu majaz ni iaitu ilmu keindahan bahasa sastra yang kita belajar. Maksud di sini walaupun maknanya meletakkan dalam bentuk keseluruhan. Meletakkan maksudnya dia boleh buka maksudnya. Tapi kata dalam ilmu balaghah yang disebut sebagai majaz mursal ini, maksudnya walaupun keseluruhan makna dia punya segi makna harfiah dia, akan tetapi makna dia sebenarnya iaitu sebahagian. Jadi kita terjemah di sini iaitu tidak ada dosa bagi wanita ini menanggalkan sebahagian pakaiannya. Yang dikatakan sebahagian pakaian ini, para ulama menyatakan iaitu pakaian luar ini. Apa pakaian luar tuan-tuan? Orang Melayu kalau pakaian luar, dia buka dengan baju dalamnya. Orang Melayu minta bagi perempuan, dia kalau buka baju luar dia apa yang tinggal? Baju dalam. Orang Melayu minta dia tak pakai berlapis-lapis. Kalau ada juga kadang-kadang orang pakai berlapis juga lah. Tapi maksud di sini baju luar, iaitu dia punya jilbab, dia punya jubah. Biasa orang pakai jubah, dia tak pula dia pakai jubah, dia ada baju dalam lagi. Di dalam dia ada baju satu lagi, selain lagi baju buruh misalnya. Itu maksud dia. Bukan baju dalam baju buruh betul baju dalam. Makna dia sama tapi dia punya sebutan dia sama tapi makna dia lain. Dia buka, tak ada dosa bagi dia kalau dia buka baju yang luar ini, jilbab ke ataupun seumpama dengan jilbab. Macam orang Arab baruan dia pakai jubah, dalam ada baju lagi. Dia pakai seluar ke, dia pakai baju maxi ke, blouse ke. Maksudnya bagi wanita yang meropos ini, kalau dia buka baju rumah dia tak ada dosa bagi dia. Itu maksudnya. Tapi buka itu bukan buka dengan mission dia. Buka dia buka dia maksudnya dia dalam baju dia tadi, baju kurung misalnya pakaian yang betul sembarang. Itu maksudnya. Tak dibuka, tak ada salah bagi dia. Yang dah tua ini, perempuan yang tua ini, dengan ghairu mutabarrijat berzina dengan tiada niat untuk bertujuan mendedahkan perhiasannya. Maksudnya bagi wanita yang dah menopos ini, tak ada dosa bagi dia kalau dia nak buka baju luar yang bagi tujuan bukan untuk dia nak berhias, maksudnya. Sebab kita lihat hari ini tuan-tuan dan puan, biasanya wanita hari ini tak kira sampai tua atau muda, biasanya ni kalau dia keluar rumah, biasanya bertujuan dia banyak kalangan bertujuan bertabaruj. Dia nak berhias. Kat rumah tak pakai minyak wangi tapi luar dia pakai minyak wangi misalnya. Kat rumah tak gambar comel tapi kat luar comel. Nampak tak? Biasanya macam itulah. Tak jadi masalah kalau dia nak comel tapi dia kena jaga dia punya batas aurat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ayat yang
Kita ada makcik wajah pada orang tua ni. Tak, kadang-kadang dia bukan pakai burung je. Tak, ada burung kadang-kadang dia pakai burung pun dia kurang je, maksudnya kita tengok dia pun kita tak terkahwin dengan dia, dia pun tak terkahwin dengan kita. Macam tu maksudnya. Dia faham kan? Itu yang kita lihat kadang-kadang makcik-makcik yang di luar sana, bukan makcik-makcik, makcik-makcik ni dia boleh pakai macam ni. Walaupun dia tak ada baju luar, dia pakai baju dalam, baju yang burung tadi, yang kadang-kadang baju burung kurang mendapati syarat tadi. Boleh faham kan? Kurang mendapati syarat. Dia boleh kan? Dia boleh kan bagi wanita tua ni. Itu kadang-kadang kita lihat orang tua ni kadang-kadang salah dengan kita lah. Kalau kita balik kampung dia dah teringin salah dengan kita tapi tak boleh salah, hukumnya haram. Misalnya kalau tak tidak ada hubungan, kadang-kadang dia masuk dalam jubah dia untuk dia duduk dan salah dengan kita dan sebagainya. Jadi dia tak sentuh kita. Jadi dalam hal ini kita jaga-jagalah. Macam saya dah duduk tuan-tuan, mulut saya ni berdekatan dengan mulut orang tua. Cerita ni lah saya ni. Jadi orang tua ni dan kita pun tak nak dia pun tak nak kita juga. Jadi tidak ada mulut ni. Pakaian dia tu kadang-kadang pun yang biasalah pakaian kampung ni. Maka pada kita itu tidak ada dosa bagi dia kalau dia buat demikianlah. Bagi tujuan bukan untuk berzina je. Berzina bukan tujuan untuk tabarus tadi. Untuk dia memperlihatkan perhiasan dalaman dia. Perhiasan dalaman dia. Baik. Akhir sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, wa ay yasta'fifna khairun lahunna wallahu sami'un alim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, dan jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dapat menjaga kehormatannya adalah lebih baik bagi dia. Artinya bagi wanita-wanita yang disebut tadi kawakib tadi, kalau mereka ini dapat menjaga kehormatan dia adalah lebih baik bagi dia. Maksudnya kalau dia tak buka pun, maksudnya kalau dia kekal pakaian jilbab tadi misalnya, adalah lebih baik bagi dia. Dia bukan tak dosa, tapi kalau dia kekal pakaian itu adalah lebih baik bagi dia. Allah Sami'un Alim, dan Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha memahami. Dalam hal ini tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, dalam makna dia, kalau dia dapat menjaga kehormatan dia. Jadi dalam hal ini, kalau orang tua tadi dia dapat jaga hal ini dalam kehidupan pakaian dia, maka adalah lebih baik bagi dia. Dan ayat ini ditujukan kepada untuk maknanya, kalaulah wanita-wanita yang muda ini, wanita-wanita yang muda ini, yang belum tua ni, maknanya kalau mereka ini dapat melakukan seperti mana yang dapat dilakukan oleh orang tua tadi, maksudnya dia dapat menutup aurat dia dengan sebaik mungkin, maka itu adalah jauh lebih baik lagi daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, remaja hari ini yang tak sampai merokok lagi misalnya, remaja ataupun gadis ini, kalau mereka dapat menutup aurat dia dengan baik, adalah lebih baik bagi diri dia dan bagi baik bagi masyarakat itu sendiri. Orang tua pun Allah Ta'ala suruh tutup, bukan apa, kalau bukan tutup untuk tabarus tadi, tapi kalau tutup adalah lebih baik, maknanya bagi wanita ini juga, kalau dia boleh tutup adalah lebih baik bagi diri dibanding tutup tadi. Dalam hal ini tuan-tuan, bagaimanakah satu peribahasa yang disebut oleh ulama mengenai dengan perkara ini? Kata ulama, likulli saqiqatin laqiqatin. Setiap yang jatuh itu pasti ada kurang kuat. Apa makna dia? Jadi itu tuan-tuan, kalau wanita ini tuan-tuan, kiralah sama ada dia tua atau dia muda, kalau dia tak tutup aurat dengan baik, nescaya orang akan melihat diri dia. Siapa pun seperti mana yang disebut oleh bahasa ini, setiap yang jatuh pasti ada orang kuat. Barang jatuh kat rumah tuan-tuan, apa sahaja yang jatuh, apa sahaja yang tertinggal, biasanya dia akan hilang orang tua. Kalau kotak-kotak dia ambil, mungkin orang yang ambil kotak kan. Dalam tin kita minum air tin, kita buang pergi jalan, tin tu juga ikan hilang. Sebab apa? Kalau nak jual tin, air mineral juga kalau kita minum kita campak kita dan sebagainya, maka air itu juga akan hilang.
Tambah pula barang-barang yang berharga lagi dah hilang cepat. Kan lagi dah hilang. Apa saja yang berharga tuan-tuan, kalau letak di luar garanti hilang. Jadi bagi wanita ini dianggap barang yang berharga. Untuk orang tua pun yang merokok tadi juga berharga. Diri dilayan, diri itu berharga. Dia kena tutup bila hidup, jangan sampai berguna. Jadi ibaratkan barang yang berharga ini, kalau dia berlaku berjalan misalnya, kalau dia keluar, pasti akan ada orang tengok. Sama ada orang tua ataupun orang muda. Nampak? Jadi kalau orang tua berjalan, kita tengok dia orang tua. Kalau orang muda jalan, kita orang tua yang kita tengok. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, benarlah apa yang disebut dalam peribahasa ini, apa sahaja yang jatuh pasti akan dipuji berulang. Maknanya apa yang berjalan, apa yang berlalu, apa sahaja yang berjalan ini pasti orang akan lihat apa sahaja dalam dunia hari ini. Tuan-tuan dan puan yang saya itulah bincang kita pada pagi ini dalam ayat surah An-Nur ini, ayat yang ke-58 dan 59. InsyaAllah kita akan cuba bincang mengenai dengan beberapa hukum yang berkaitan dengan dia lah. Kita akan bincang juga lah hukum FK yang berkaitan dengan dia. InsyaAllah kita akan masuk mengenai dengan perbincangan buku balik tadi lah sikit nasihat kita nak buat dalil mengenai bukti mengenai dengan perkara ini, dan juga kita juga akan bincang mengenai dengan ibu soalan kita ini, adakah perlunya kita mendidik anak-anak tadi yang belum sampai balik. Sebab tentu dalam hal ini kadang-kadang bagi kita tak perlu, sebab dia kecil lagi, tak bisa orang ajar. Perlu tak kita nak didik dia waktu dia kecil macam soal ini? Perlu ke ataupun tidak? Kita akan bincang insyaAllah dan bukti. Ada yang tanya tak? Faham tak? Alhamdulillah. Jadi saya akhiri dengan itu. Ada